Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Mano, Chemistry A1765338. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai akidah. Akidah membawa pelbagai maksud. Akidah ini sangat meluas. Yang pertama saya akan menerangkan definisi akidah. Dari segi bahasa, akidah bermaksud akidah berasal daripada aqadah, iaitu ikatan, sangkutan dan menyimpulkan sesuatu. Dari segi bahasa, akidah boleh difahami melalui kepercayaan, keyakinan, keimanan yang mantap dan tidak mudah goyah. Cara mengukuhkan akidah terdapat pelbagai cara. Tetapi saya akan menerangkan dua sahaja di sini. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada melakukan keburukan. Antara kebaikan yang boleh kita buat adalah memberi senyuman kepada orang lain. Yang kedua, kita boleh memberi salam kepada orang lain. Yang ketiga, kita boleh bersedekah. Bersedekah tidak perlulah dengan duit yang banyak. Hanya dengan 5 sen saja pun dah cukup. Bila nampak tabung-tabung masjid ke ataupun beri je kepada kawan-kawan, mungkin ia akan membantu sedikit sebanyak perbelanjaan mereka seharian, insya-Allah. Okey, yang kedua, membaca, memahami, mentadabbur dan mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran, seperti yang mana kita tahu, Al-Quran ni menjadi pedoman seluruh umat Islam. So, nak tak nak kita kena baca Al-Quran. Baca Al-Quran ni bukan susah pun. Baca Al-Quran ni, kalau awak tak larat pun dalam masa sehari tu, baca separuh ke surat pun dah okey. Jangan sekali kita tinggalkan Al-Quran, sebab Al-Quran menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Okey. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan akidah. Kenapa akidah ini penting untuk kita umat Islam dan untuk seluruh manusia? Yang pertama, membentuk peribadi. Membentuk peribadi maksudnya membentuk akhlak kita juga. Maksudnya membentuk akhlak menjadi orang yang lebih baik. Contohnya akan ada sifat nilai murni dalam diri kita. Contohnya suka membantu dan berbuat baik pada orang lain. Yang kedua, menjadi pedoman hidup. Kenapa akidah ni penting untuk jadi pedoman? Sebab kalau tak ada akidah, macam mana kita, umpama kita di kereta api tanpa tujuan. Mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Secara fitrahnya manusia ini akan memikirkan agama, akan memerlukan agama dalam memimpin kehidupannya. Okey, yang seterusnya dalil. Dalil Al-Quran kita boleh rujuk dalam surah Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka zulmun 'adzim. Bermaksud, dengan saya ringkaskan daripada ayat ini, Luqman melarang anaknya daripada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat ini, jangan sesekali kita menyekutukan Allah kerana ia merupakan dosa yang paling besar dan azab yang akan ditimpakan oleh kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah itu sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, saya akan menyentuh bab contoh isu melibatkan akidah. Yang pertama, amatlah famous tajuk ini iaitu LGBT. L untuk lesbian, G untuk gay,
B untuk bisexual, and T untuk transgender. Isu ini amatlah besar di Malaysia. Jadi saya berharap agar isu ini dapat diselesaikan dengan jayanya dan tanpa ada melibatkan menyesuaikan akidah umat Islam sekarang. Yang kedua, isu mengenai hina agama Islam. Nama yang saya boleh sebutkan di sini iaitu contoh-contoh nama yang boleh saya sebutkan di sini iaitu mengenai isu Siti Kasim yang mempertahankan sesuatu yang tidak boleh dipertahankan, iaitu melanggar syariat juga. Yang kedua mengenai sajat. Baru-baru ni kita amatlah sedih mendengar berita mengenai sajat yang pergi ke Mekah dengan bertelekung. Padahal dia adalah seorang lelaki. Isu ini sepatutnya tidak perlu berlaku kerana dia sudah mengetahui dirinya adalah lelaki. Kenapa perlu bertelekung? Okey, yang ketiga mengenai hina Nabi. Tahun lepas saya ada berita yang mengenai di laman sosial yang menyatakan pernyataan yang menghina Nabi. Isu itu dimuat naik oleh seorang yang bukan beragama Islam. Tapi isu ini memberi impak yang sangat-sangat menyedihkan bagi umat Islam. Yang terakhir, isu pijak Al-Quran. Isu pijak Al-Quran ni juga menyebabkan umat Islam amat marah kepada pelakunya, dan ia melibatkan umat Islam sangat-sangat geram kepada orang yang membuatnya dan menyebabkan saya juga terasa sedih. Okey, kesimpulannya, akidah ni menjadi pedoman untuk kita semua. Jadi kita hendaklah sentiasa memperbaharui amalan yang boleh memantapkan akidah kita. Kerana akidah ini sangat-sangat penting dan ia menjadi sesuatu yang amat penting dalam diri kita untuk membenteng diri kita daripada melakukan maksiat dan sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.